Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas PDPR, kelas online kita bersama dengan saya Ustaz Ilmi. InsyaAllah sebelum kita memulakan kelas kita, marilah sama-sama kita membaca doa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hassin akhlaqana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Baik. Alhamdulillah kita dapat sama-sama berkumpul. Kita bersyukur pada Allah SWT dapat bersama-sama lagi dalam kelas online, kelas PDPR pada sesi kali ini bagi tahun 2 SKM, Sijil Kemahiran Malaysia. Ya. Baik, kita sambung lagi pembelajaran kita pada tajuk baru iaitu pelajaran 4, hidup bersyariat jaminan akhirat ya, insya-Allah. Hidup ni kalau kita berlandaskan syariat, berlandaskan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada kita, maka hidup ini akan menjadi jaminan kita pada akhirat nanti ya. Tak ada jaminan lain lah daripada jaminan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak ya. Baik, kita sambung. Okay, harap pelajar dapat tengok dengan jelas dari paparan Ustaz ya. Okey, unit 1 bagi pelajar yang ada buku teks, pelajar boleh buka di muka surat 70. Okey, 70 topik pertama ataupun unit 1, kita akan masuk kepada konsep jual beli di dalam Islam. Okey, kita pergi pada ayat. Ustaz nak kongsi berkenaan ayat Al-Quran dulu, yang mana daripada surah Al-Baqarah ayat ke-275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sadaqallahul azim. Okey, Ustaz baca sekali lagi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Okey, Ustaz baca lagi sekali, boleh dengar betul-betul dan pelajar boleh ikut. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Sadaqallahul azim. Dan maksud dia apa? Okey. Dan Allah telah menghalalkan berjual beli. Wa ahallallahu al-bai'a. Allah menghalalkan jual beli bagi siapa? Bagi kita semua. Wa harrama ar-riba. Wa harrama ar-riba. Dan Allah mengharamkan riba. Jadi itu adalah dalil jual beli yang ada di dalam Al-Quran. Ada banyak lagi dalil-dalil berkenaan jual beli dan juga pengharaman riba ya. Allah menghalalkan jual beli untuk kita, tapi Allah haramkan riba. Okey. Jadi, mari sama-sama kita tengok apa yang dimaksudkan dengan jual beli ya. Jual beli ini bermaksud pertukaran sesuatu barang dengan barang mengikut cara tertentu. Okey. Dan jual beli ini hukumnya adalah harus di dalam Islam. Walau bagaimanapun ada jual beli yang tidak dihalalkan dalam Islam. Contohnya jual arak, tak boleh. Jual benda-benda yang haram, tidak boleh. Jual najis, tak boleh. Okey. Jual orang, lagi tak boleh, haram. Okey. Jadi hukum asal jual beli ini adalah halal. Walau bagaimanapun bergantung pada barang yang dijual. Kalau barang tu contoh, okey, jual jam. Okey, jual jam ni halal. Tapi kalau jual jam ini harus, okey, hukumnya halal. Boleh dilakukan jual beli. Tapi kalau jam ini jam yang dicuri, maka jualan tersebut menjadi haram juga. Okey, transaksi urus niaga jual beli tersebut tidak halal disebabkan menjual sesuatu benda yang diharamkan ya. Baik. Okey, info ilmu kita baca sikit. Riba, apa yang dimaksudkan dengan riba ni? Okey, faedah ataupun pertambahan bayaran dalam urusan jual beli bertangguh, hutang piutang, pinjaman,
pertukaran bahan makanan tertentu yang sama jenis dan juga mata wang. Contohnya pinjam daripada Along sebanyak 1,000, bayar semula sebanyak 1,500. Itu dipanggil sebagai riba. Ya. Okey, baca dan fahami rukun dan syarat sah jual beli. Okey. Kalau kita tengok rukun dekat sini di muka surat 71, ya. Rukun ada 4. Pertama sekali kita perlu ada penjual dan pembeli. Yang pertama sekali. Yang kedua mesti ada barang yang kita nak kena jual. Okey. Dan yang ketiga mesti ada harga. Berapa nilai barang yang ingin dijual, dan akhir sekali ijab dan juga kabul. Mari kita tengok satu-satu keterangan dia. Okey, pertama sekali rukun penjual dan juga pembeli. Okey, pertama sekali bila nak melakukan jual beli, untuk menjadikan transaksi jual beli tersebut sah di sisi Islam, menjadi satu ibadah di dalam Islam, pertama sekali mesti ada penjual dan juga pembeli. Ini rukun yang pertama. Mesti ada penjual, mesti ada pembeli. Dan syarat penjual dan juga pembeli ini adalah apa dia? Pertama sekali mukallaf. Okey, akil, baligh. Okey, akil dan juga baligh. Maknanya kalau jual beli dengan kanak-kanak ni, kalau ikutkan hukum dia tidak sah dari segi jual beli. Okey. Melainkan kalau dia dari segi jual beli itu boleh berlaku, cuma dia tidak menjadi satu bentuk ibadah, ya. Sebab apa? Kanak-kanak ni dia belum akil balik. Dia tak tahu nilai tu, ada yang tahu. Walaupun dia tahu, itu kita panggil apa? Itu mumayyiz. Okey, dia tahu beza. Okey. Kalau jual beli dengan kanak-kanak umur 5 tahun, 4 tahun, dia tahu ke nilai? Kadang-kadang ada kanak-kanak tahu, ada kanak-kanak tidak tahu. Yang pasti kalau untuk menjadikan syarat sah jual beli itu, pertama sekali penjual dan juga pembeli, dua-dua, yang tukang jual, yang tukang nak membeli, dua-dua mestilah akil balik. Maknanya dah kata dah dewasa, akil balik lah. Okey. Kemahuan sendiri, bukan paksaan, merdeka. Dan juga orang Islam jual beli Al-Quran dan hadis. Maksud apa? Jual beli Al-Quran ni kita nak jual ayat Al-Quran tak boleh, tapi kita jual cetakan Al-Quran ataupun cetakan buku hadis. Yang kita jual tu adalah buku, ya. So kalau berjual beli dengan antara orang Islam sah tak? Okey, hukum dia masih harus, tidak menjadi masalah, ya. Ia tetap menjadi ibadah kepada orang Islam. Kita tidak menjadi masalah untuk berurus niaga dengan orang bukan Islam, asalkan urus niaga tersebut halal. Contoh, awak pergi kedai handphone, yang jual siapa? Orang bukan Islam. Okey, tak kisahlah dia orang Cina ke, orang India ke, orang Bangladesh ke, orang putih, orang manalah, island apa semua. Okey, ini berlaku tak kisah dengan orang mana, antara Islam dan juga bukan Islam. Yang bukan Islam tu, contoh dia jual handphone. Okey, jual handphone, boleh tak kita nak beli? Boleh, tak jadi masalah. Urus niaga tu tetap sah bagi kita, tidak menjadi masalah, asalkan jual beli tersebut dua-dua dah akil balik. Itu for sure. Okey, kemahuan sendiri, bukan dipaksa. Beli telefon, kau tak beli telefon aku tembak kau. Tak boleh, tidak sah jual beli tersebut. Merdeka, dua-dua merdeka, dua-dua bukan hamba. Cuma yang orang Islam ni, sesama orang Islam, dia akan jadi ibadah di antara orang Islam, yang mana bila berlaku jual beli, dia akan ada akad yang last kali nanti Ustaz akan terangkan ni, ijab dan kabul. Okey, itu dipanggil sebagai akad jual beli. Okey, rukun yang kedua, barang jualan. Syarat dia bersih dan suci, berfaedah, milik sempurna penjual. Okey, bersih dan suci ni maksudnya apa? Barang jualan tersebut tidak kotor. Okey, tidaklah najis. Okey, dan dia berfaedah, ada kegunaan dia, bukan sekadar beli kata apa lepas tu membazir, tak ada faedah. Okey, berhati-hati dengan sesuatu benda yang kita beli, sebab Allah akan tanya balik kita, kenapa engkau beli benda ni, kau pakai tak? Jadi ingat, kita ni kadang-kadang kita membeli ni macam-macam. Beli baju sampai tak terpakai, tak membazir, ya. Beli kasut banyak sampai tidak terpakai, tak tahu nak pakai mana satu. Allah akan tanya kita, kenapa engkau beli banyak? Okey, jadi benda tu berfaedah,
tapi setiap apa yang kita beli, Allah akan tanya kita guna ke arah kebaikan ataupun tidak, ataupun sekadar kita nak menambah koleksi sahaja ke macam mana. Berhati-hati. Sebab apa? Rasulullah, sifat dia waktu dia hidup, bila dia ada barang banyak, dia kata apa? Dia tidak akan simpan barang tersebut, melainkan jiran-jiran dia akan ada juga barang tersebut. Maknanya Rasulullah ni bukan orang yang menyimpan barang. Simpan, contohlah Rasulullah ada jubah, dia simpan jubah satu almari. Tak. Okay? Rasulullah sekadar memiliki apa yang perlu dia pakai sahaja. Keperluan, bukan kehendak. Kita ni kalau kita buka almari kita, subhanallah, ya. Ustaz pun terkejut, almari ustaz ni macam-macam pakaian ada. Okey, pakaian ni pakaian rasmi, pakaian harian, pakaian tentera, pakaian tu, pakaian ni, ya. Macam-macam pakaian ada. Okey. Jadi cubalah kita hidup secara bersederhana dalam membeli. Okey, kita balik semula pada syarat barang jualan. Memiliki sempurna penjual. Milik sempurna penjual. Maknanya barang tersebut adalah memang betul-betul milik si penjual, bukan dia curi, bukan dia jual atas angin, ya. Kalau diwakilkan jual, tak apa, itu tak ada masalah. Okey, contohlah orang jual rumah. Ejen jual rumah. Ejen jual rumah ni dia memiliki rumah ke? Tidak. Tapi dia mewakili syarikat untuk menjual perkara tersebut. So itu tak ada masalah, sebab syarikat sudah mewakilkan dia untuk menjual rumah tersebut ataupun nak jual kereta. Jaranglah orang yang jual kereta ni, kereta yang dijual tu milik dia. Tidak. Kereta tu mesti milik syarikat, tapi dia menjadi pekerja yang menjual bagi syarikat tersebut. Jadi milikan tu masih milikan sempurna pada penjual. Cuma tukang jual tu jualkan untuk syarikat. Untung tu dia dapatlah sikit sebagai keuntungan dia dalam jualan. Nama lagi bisnes kan. Bisnes nak kena ada untung juga. Okey. Yang penting kalau milikan sendiri, contoh Ustaz nak jual jam Ustaz. Okey. Jam ni adalah milik Ustaz sepenuhnya, bukan milik orang lain, ya. Contoh. Okey. Seterusnya boleh diserahkan kepada pembeli ketika akad, ya. Bila kita beli mesti diserahkan, dan kedua-dua tahu jenis apa benda yang kita nak jual, kadar banyak mana, sifat barang elok ataupun tak elok, ya. Seterusnya harga. Okey, yang ketiga harga. Syarat barang sama je. Barang suci, harga wang milik peribadi, boleh diserahkan kepada penjual. Penjual dan pembeli tahu jenis mata wang. Okey. Maksudnya apa kat sini? Harga ni penjual maklum tentang harga. Contoh jual jam ni dengan harga 300. Jam yang saya tunjuk ni jual dengan harga RM300. Okey. Yang pembeli pun tahu nilai jam ni memang betul-betul RM300. Contoh, okey. Jam tak beli pasal malam je. Jangan risau. Tak mahal pun. Itu contoh, okey. Contoh jam pasar malam jual RM80, okey. Jual RM80. So pembeli tahu, oh ini harga dia RM80. RM80 ni sesuai dengan barangnya, maka diterimalah harga tersebut. Bila terima harga tersebut, maka berlakulah transaksi urus niaga yang terakhir, iaitu rukun ijab dan juga kabul. Okey. Yang mana bersamaan ijab dan kabul walaupun berlainan lafaz tidak ditaklikkan, tidak dikaitkan dengan waktu. Maksudnya apa? Urus niaga jual beli tersebut berlaku pada waktu tersebut. Bila penjual menyerahkan barang jualan tersebut sambil dia berkata, aku jual jam ini dengan harga RM80, maka pembeli pun terima jam tersebut. Okey, aku beli jam ini dengan harga RM80. Tapi tak adalah skema macam tu. Biasanya kita buat apa? Kalau kita pergi, contohlah kita beli kuih apam dekat pasar malam kan. Lepas kita beli dengan pakcik tu, kita kata, pakcik saya beli ya pakcik. Pakcik pun cakap apa? Saya jual. Maka berlakulah satu transaksi yang sah, jual beli antara penjual dan juga pembeli, dan juga ianya merupakan satu ibadah di dalam Islam. Jual beli itu sendiri di atas nama Allah, maka ia menjadi ibadah di dalam Islam. Tapi indahnya kita hidup bersyariat ni, segala benda kita hidup seharian kita ni semuanya berkaitan dengan ibadah. Daripada kita celik mata, bangun, solat subuh, mandi apa semua, sehinggalah kita tidur malam, semuanya adalah ibadah. Okey, untuk orang Muslim ni semuanya adalah ibadah. Ya, walaupun kita makan tu sendiri pun adalah satu ibadah bagi orang Islam. Ya. Info ilmu ijab dan kabul juga dikenali sebagai akad jual beli seperti Ustaz bagi tahu tadi, ya. Maksud jual beli taklid ialah jual beli bersyarat. Ini dia kata apa? Tidak bersyarat. Okey.
Contoh jual beli taklid, saya jual buku ini kepada awak sekiranya saya lulus dalam ujian nanti. Tak boleh. Sebenarnya kalau jual bersyarat macam ni tidak dibenarkan, haram dalam Islam. Kalau syarat lain tu lain, itu syarat kelayakan. Maknanya contoh nak beli rumah, biasanya dia akan letak kelayakan. Kelayakannya sekurang-kurangnya gaji 3,000 sebulan. Ada sebab kenapa dibuat macam tu. Sebab apa? Kalau orang tu tak layak, macam mana dia nak beli? Nanti dah jadi hutang pula, jadi bebanan pula kepada pembeli. Itu tak apa. Yang jenis bersyarat apa? Contohlah, kau nak beli jam ni, boleh. Tapi ada syarat dia. Kau pergi cari apa dia, jam lain apa semua, sekian-sekian benda, kau dapat benda tu baru aku jual kat kau. Okey, macam tu tak boleh. Okey, haram. Jualan bersyarat ni adalah haram. Maknanya sepatutnya jual beli ni tidak perlu ada syarat pun. Okey, secara asasnya bila kita nak berjual dan beli, macam kita pergi kedai runcit nak beli gula, tiba-tiba pakcik kedai gula, kedai runcit kata apa, kau nak beli gula ni boleh, sapu kedai aku dulu, tak ada pasal pula. Okey, kita bukannya pekerja kedai dia. Okey. Jadi hikmah jual beli dalam Islam, pertama sekali boleh bertukar barang keperluan, ya. Jual beli ni akan meningkatkan keperluan ekonomi kita. Okey, meningkatkan ke pertumbuhan ekonomi kita apa semua. Ekonomi sama ada ekonomi kecil yang berskala kecil pada rakyat ataupun orang-orang biasa kita ni, ataupun pada skala yang lebih besar pada skala peringkat negeri, daerah, bangsaan, ya, ataupun peringkat antarabangsa. Itu dah besar tu. Kita tengok skop yang kecil saja. Okey, yang penting apa? Kita boleh bertukar barang keperluan sesama kita, ya. Bila ada urus niaga jual beli, maka kita boleh dapatkan barang keperluan harian kita. Okey. Kedua, memudahkan seorang memiliki barangan keperluan dengan cara yang halal. Okey. Yang ketiga, membolehkan manusia saling membantu antara satu sama lain, mengelakkan manusia melakukan kezaliman dan penganiayaan terhadap orang lain. Okey. Saling bantu-membantu dan juga elakkan kezaliman. Jual beli ini menjadi satu benda bentuk keadilan antara sesama manusia. Kita bagi barang dekat orang tu, kita dapat duit. Okey. Kenapa mengelakkan kezaliman? Ada orang merampas. Bila rampas barang daripada orang, itu dah berlaku zalim. Mencuri, merompak, tidak bayar balik kan? Okey. Sebab itulah mencuri, merompak ni dijadikan sebagai salah satu jenayah dalam Islam, dan sampai ke tahap hukuman kena potong tangan sekiranya dia mencuri. Tapi nak sampai ke potong tangan tu, tengok juga kenapa dia mencuri. Okey, dalam keadaan contoh kita ambil dari sudut pandemik sekarang, berlaku kes-kes kecurian dekat pasar raya. Tapi curi apa? Bukan curi duit. Curi roti, curi makanan, curi Maggi, curi beras. Sebab apa? Dah tak ada duit dah. Okey. Mungkin ada orang susah sampai ke tahap tak tahu nak cari duit kat mana, sampai dia dah, otak dia dah tak boleh fikir dah nak buat apa. Jadi dia mencuri. Dalam keadaan macam tu, bila dia mencuri, penguat kuasa nak kena buat apa? Mesti pergi jumpa dan betulkan keadaan. Dia mencuri sebab dia terdesak, bukan mencuri kerana dia nak mewah. Tidak, ya. Okey. Tapi curi tetap mencuri, salah tetap salah. Okey. Cuma dalam keadaan macam ni dia tak boleh dihukum sampai kena potong tangan. Tidak, ya. Boleh jadi sebelum ni dia bekerja elok je semua, tapi tiba-tiba hilang pekerjaan apa semua dalam keadaan sekarang ni, sampai terpaksa pergi curi sikit ubi orang ke apa ke. Okey, dalam keadaan macam tu, hukuman akan dipertimbangkan, bukan terus nak potong tangan, tak ada. Malahan pihak berkuasa ataupun orang yang mempunyai kuasa mentadbir satu-satu tempat itu perlu mencari inisiatif agar orang yang mencuri tersebut dapat bantuan, dibantu. Benda ni berlaku pada zaman Khalifah Umar, ya. Tak silap ustaz lah, dalam zaman Khalifah Abu Bakar, semasa Khalifah Umar, benda ni berlaku. Bila selidik-selidik kenapa dia mencuri, rupanya memang tak cukup makan. Okey. Kalau tengok dalam zaman Khalifah Harun Ar-Rashid pun ada. Ataupun kalau sekarang ni macam cerita famous Khalifah apa Khalifah Turki yang terakhir tu. Saya lupa apa nama, ada cerita dia. Orang tu mencuri. Bila datang balik jumpa, kenapa kau curi? Okey. Sebab tak ada makan. Bila tak ada makan, dia buat apa? Dia sebagai khalifah, dia ambil duit, dia bagi kat orang tu. Kata apa? Kau ganti balik duit yang kau curi tu sebab kau tak ada makan kan? Duit lebih kau pakai untuk makan dan mulakan perniagaan ataupun buat kerja, cari kerja ke. Okey. Tapi kalau sekali lagi dia mencuri selepas pada tu, itu dah jadi hukuman lah yang salah. Okey. Itu kaedah dia supaya kita tidak berlaku zalim. Nak terang lagi panjang,
kita nak masuk pada topik ni saja dulu. Okey, itu kupasan lain pula. Okey, membolehkan manusia mencari sumber pendapatan yang halal dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhir sekali melahirkan umat Islam yang berdaya saing dan bertanggungjawab membangunkan ekonomi ummah, ekonomi negara. Mana kata urus niaga, bisnes, jual beli, transaksi urus niaga ni akan melahirkan umat Islam yang berdaya saing, bertanggungjawab membangunkan ekonomi kita. Okey, jadi kita ni orang Islam mesti sama-sama bersatu padu membangunkan ekonomi, menjalankan perniagaan. Okey, perniagaan ni salah satu kata sumber ekonomi pendapatan negara. Bila berlaku transaksi urus niaga, maka naiklah ekonomi negara kita, insya-Allah. Okey, ini adalah contoh jual beli di dalam Islam. Okey, perhatikan dan sebutkan dengan betul. Amali jual beli dalam Islam. Okey, kita ada penjual, jual apa? Dia jual kasut XYZ. Bukan kasut RZ. Okey, pembeli nak beli kasut. Okey, bila dia nak beli, dia bagi wang. Katakanlah harga kasut ni harga RM60. Berapa ringgit? Satu ada 30, 40, 45, RM47. Okey. Boleh kira elok itu RM47. Okey, ada RM47. Jadi kasut ni harga RM47. Barang ni penjual bagi. Okey. Bila penjual bagi, penjual ni dia kata apa? Saya jual ya kasut ini. Jadi pembeli cakap, saya beli. Okey. Ini aktiviti kalau kita ada bersama kita boleh buatlah. Okey. Jadi sampai di situ saja dulu. Jadi Ustaz harap pelajar dapat faham berkenaan pelajaran ini. Okey. Jadi sekian saja. Apa yang baik itu daripada Allah SWT. Apa yang kurang itu, apa yang salah silap itu daripada diri saya sendiri. Okey, kita akan bertemu lagi pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.